Sukar untuk sesetengah orang mempercayainya kerana tak semua mampu melihat dan tak semua mampu merasai kehadirannya. Namun pada hari ini di dalam bilik angker ini akan kami bawakan pengalaman seram dan mistik yang akan dikongsikan oleh tetamu jemputan kami. Sini, ambil rumah tu. Aisyah tunggu tu, siang Aisyah. Daddy. Stop! Siap. Stop! Mak sini siap. Sini. Nampak mak tak siap? Siap. Oh, siap. Nampak mak tak siap? Kes kehilangan Muhammad Ashraf Hassan atau Acap liar yang menjadi ancaman. Hai semua, okey, kali ini dalam Bilik Angker merupakan sambungan daripada episod sebelumnya dan hari ini kita masih lagi bersama tetamu istimewa kita Kak Noh yang akan berkongsi pengalaman mistik ataupun seram yang pernah dialami sepanjang merawat pesakit-pesakit. Okey, kita akan kali ni kan Kak Noh kan dulu satu ketika dulu bila ada berita mengatakan ada seorang individu ni hilang dekat kawasan gunung kalau tak silap Acap ni viral tahu, satu Malaysia tahu. And then mungkin Kak Noh boleh kongsikan juga mana Kak Noh pun turut serta dalam misi membantu mencari Acap ni sendiri. Daripada macam mana boleh Kak Noh tergerak hati nak membantu tu? Sejak bila Kak Noh start involved dengan misi pencarian tu? Okey. Ketika kes Acap tu saya dihubungi oleh kakak ipar kepada Acap, iaitu isteri kepada abang Acap. Setelah dihubungi tu saya terus hubungi tim paranormal Zafran Aziz dan kemudian kami bergabung dengan Poseidon, tim lain terus ke Gopeng. Jadi sampai di sana saya terus saya psychic jadi saya terus mencari dekat mana laluan Acap diri mula-mula. Jadi sampai dekat satu kawasan tu, memang dalam hutan tu ada pokok cili, ada pokok-pokok yang mana tak logik lah. Dalam hutan ada pokok cili, sedangkan kat situ tak ada kampung atau rumah orang. Lepas tu dah mula ke hadapan lagi, ternampak seorang orang tua, dia pegang tongkat, memang rambut panjang. Dia hentak tongkat, itu kawasan dia lah. Dan di belakang tu memang ada satu air terjun yang tinggi, yang mana bukan nampak dengan mata kasar lah. Jadi tak boleh lalu dekat situ. Dia sampai tahap tu je, dia tak bagi kebenaran untuk masuk dekat situ. Jadi memang dekat sana kami dan tim lain cuba untuk, macam saya cuba untuk memanggil sama ada semangat dia atau korin dia atau roh dia. Tapi masa tu tak dapat, memang tak dapat. Bermakna dia dah bukan berada dekat alam ni lah. Jadi nampak memang dia berada dekat situ. Kak Noh nampak dia punya boleh rasa terlibat ke ataupun rasa dia punya aura? Boleh rasa aura dia di sebalik air terjun tu yang melibatkan alam gaib. Boleh rasa. Tapi untuk lapisan tu agak tebal. Dan apa yang disampaikan oleh ketua yang menjaga tu hanya dia sebut bulan 4. Saya pun tak tahu lagi apa dia maksudkan dengan bulan 4. Lepas tu dia terus hilang. Portal tu pun dia tutup balik. Waktu Kak Noh rasakan kehadiran ataupun aura Acap semangat dia tu kan, Kak Noh dapat tak rasa yang dia sebenarnya dalam ketakutan, kesedihan ataupun dia okey saja? Ataupun macam mana? Semasa tu rasa macam tak tahu nak kata lah masa tu, sebab perkara ni agak peribadi kan, sebab dia ada anak isteri semua. Jadi masa tu rasanya saya tak dapat rasa apa-apa. Tak dapat nak rasa apa-apa. Cuma rasa sakit sebab terlalu portal di belakang tu lah. Sebab macam saya bila ada kehadiran yang gaib, memang efek pada jasad. Tapi cuma dapat tangkap masa tu aura kesedihan. Tapi saya tak pasti siapa yang sedih yang berada di sebalik tu. Tapi bila dipanggil, sebab tu yang sebelum ni saya bercakap, memberitahu pada tim yang lain, mungkin boleh dipanggil ibunya kerana
ikatan roh antara ibu dan anak. Kemungkinan jika ibu dia berada dekat situ, ibu dia boleh memanggil, dia boleh mendengar. Saya nak cakap pasal acap pun saya dah. Sebab bila kita bercerita tentang tu, yang lain juga mendengar, yang di sana juga mendengar. Sebab yang saya nampak, dia beralih. Macam hari ni dia dekat situ, tapi lepas tu dia dekat arah bukit, lepas tu dia dekat arah gua. Jadi bermakna itu melibatkan perkampungan air. Perkampungan air, bukan perkampungan darat. Kenapa acap, Kak Nur? Kenapa dia yang dipilih untuk ini urusan pilihan ni bukan urusan kita, ini urusan Allah. Mungkin dah Allah memberi ujian pada keluarga dia untuk menghadapi situasi ni. Sebab jika ahli keluarga kita hilang tanpa mayat ditemui dan viral satu Malaysia pula tu, bukan mudah. Tapi ini ujian Allah pada keluarga tu. Bukan. Jadi mungkin Allah juga memilih dia untuk melalui situasi ni. Jadi macam bagi saya dan tim paranormal yang lain, insya-Allah memang kami bercadang untuk ke sana lagi. Dengan izin Allah, cuba bergabung. Ya, sebab kalau banyak dah anjing pengesan semua sudah dah mencari, kalau macam mana pun mesti mayat boleh ditemui. Sebab lapisan alam ni banyak. Lapisan dalam air, lapisan antara lapisan-lapisan. Kadang-kadang kita nampak air terjun, air pusing, tapi termasuk dah boleh alam lain. Sebab tu kalau air pusar dalam sungai, kadang kena hati-hati current tu. Dia boleh termasuk ke alam lain. Itu pun berlaku dengan izin Allah. Ya. Kerana mungkin Kak Nur nak kongsikan sepanjang misi pencarian tu kan, ada satu part tu bila Kak Nur rasa tak selesa, macam sesak nafas. Apa yang terjadi waktu tu, Kak Nur? Selalu kalau sesak nafas tu, kehadiran tu sama ada saya merasa yang acap ni masih hidup, yang jantung dia masih berdenyut. Jadi saya merasa, tapi lapisan tu masih tebal. Jadi insya-Allah lah cuba bergabung dengan yang lain. Ya. Sebab nak membuka alam tu memang kami perlu bergabung. Kak Nur tahu ke, mungkin dapat, saya tak tahu lah, tapi perkembangan terkini acap sebab dia dah hilang dah lama, Kak Nur kan? Sebab untuk manusia survive untuk tahap selama itu macam agak mustahil. Okey. Seperti kita alam nyata ialah alam nyata, tapi alam gaib ni dia punya pusingan, waktu, masa, keadaan berbeza. Macam ada seorang pesakit ni, pakcik ni dia hilang, dia pergi gua, dia kayu basikal setiap hari, dia akan hilang 2 minggu. Lepas tu petang dia balik, tapi keluarga dia kata dia dah hilang 2 minggu. Dia tak tahu dia hilang 2 minggu. Jadi dalam kes dia, saya terus ke tempat gua tu, tapi di gua tu yang nampak adalah dibawa oleh saka-saka dia sendiri yang berada dekat gua tu. Jadi dia hilang 2 minggu, dia makan, minum semua dekat sana. Tapi bagi kat sini kita dah 2 minggu, dah 14 hari. Jadi waktu tu berbeza. Mungkin kalau dekat sini setahun, dekat sana 1 hari. Itu berbeza alam gaib. Macam mana dengan jasad dia sebagai manusia kan? Kadang-kadang yang pergi ke sana hanyalah roh ataupun dia punya tu kan? Ataupun together. Dibawa jasad sekali. Banyak yang berlaku jasad sendiri, lapisan tu dengan izin Allah dia telus. Sebab tu kadang-kadang kalau ada yang tengah berlari, macam ada juga terjadi pada seorang pesakit ni, dia terlanggar sesuatu, dia terpelanting, tapi tak ada apa yang dia langgar. Jadi mungkin dia dah terlanggar antara pintu-pintu alam gaib. Banyak lapisan alam gaib ni. Kak Nur, Aina macam nak tanya juga kan, ada orang yang berkata-kata kan, kadang-kadang bila orang dah ke alam manusia biasa, dah ke alam yang lagi satu, bila dia kembali ke dunia normal ni, kadang-kadang benda tu mengganggu dia punya kewarasan fikiran tu. Bila dia balik ke dunia nyata, mulalah dia ni dah tak betul, orang kata. Betul ke benda tu? Saya rasa itu dah semestinya melalui trauma. Sebab bila kita manusia mempunyai roh memasuki alam gaib yang didiami oleh jin dan kaum-kaum yang lain, pemakanan berbeza, berpakaian berbeza, cuaca berbeza. Jadi sikit sebanyak memang akan mencetus. Ya, memang akan mencetus. Macam mana kita manusia memasuki alam fantasi lah, alam seperti alam imajinasi. Jadi bila dia balik sini, memori, otak, roh, semangat memang dah akan ada tersentak, akan ada hentakan kat situ. Sebab dia dah memasuki alam lapisan yang lain. Kalau dia kata dia gila ke apa tu,
itu perlu dipulihkan melalui ruqyah untuk memulihkan semangat dia balik, roh dia balik. Rata-rata macam tu antara roh tu dah lemah. Ya, roh tu dah lemah. Mungkin Kak Nur nak kongsikan untuk sesiapa saja kat luar sana penonton kita kan, kalau nak masuk ke hutan ataupun nak hiking ke apa pantang larang yang diorang boleh ikut, dan juga mungkin sebagai pegangan bacaan-bacaan ayat Quran ke ataupun Dia sebenarnya tak ada pantang larang ya. Kalau kita nak masuk hutan tu, kita berlindung dengan Allah, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu dah cukup. Tapi selalu berlaku bila masuk hutan, Assalamualaikum tok, cucu minta lalu. Jadi jin ni pun, kau cucu aku ke? Jadi itu yang banyak terganggu. Jadi macam kalau kita masuk tu, kita jaga kebersihan hutan. Jangan, sebab kita sememangnya berkongsi alam. Jadi kalau masuk hutan tu, tenang, nikmati ciptaan Allah. Ya. Tak perlu nak takut apa-apa sebab sememangnya berkongsi alam. Jangan menghina apa-apa, jangan buat foto apa-apa. Sebab kadang-kadang itu tempat kaum mereka. Jadi kita selalu yang bersangka bahawa jin ni makan sampah, jin ni pengotor. Tak ada, jin Islam, dia tetap bersih, dia tetap solat. Jadi kalau kena buat foto atau buat onah dekat kawasan-kawasan perkampungan jin Islam, kata kita nampak kita duduk ni, meja kita meja makan, tapi lapisan lain itu tempat tidur dia, katil dia. Jadi hanya berlindung dengan Allah lah, dan yakin pada Allah, dan jangan takut apa-apa. Kalau bila takut tu yang mula makhluk-makhluk gaib nak uji kita, itulah yang banyak berlaku. Mula takut atau bercakap besar.